Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang saya hormati rakan-rakan peserta khusus ECC, Educational Content Creator, SIP Partners Negeri Johor. Kemudian dalam peserta kita juga ada SIP daripada rakan-rakan SIP Malaysia dan SIC Negeri Johor. Jadi ini merupakan siri kita yang ketiga dan topik kita yang ketiga. Yang pertama itu kita telah pun sama-sama melaksanakan latihan bagaimana kita menghasilkan akaun YouTube, kemudian kita hasilkan channel, dan lepas itu kita ikuti pula siri yang kedua iaitu berkaitan KineMaster. Jadi untuk tujuan kita pada hari ini, kita akan gunakan StreamYard. Untuk StreamYard, ini merupakan satu aplikasi yang sebenarnya juga mudah. Dia boleh menggunakan kita punya handphone ataupun kita gunakan laptop. Tetapi saya ingin beritahu bahawa sekiranya kita ingin gunakan StreamYard, saya mencadangkan tuan-tuan gunakanlah laptop. Dan laptop tu pula perlukan dua monitor. Satu monitor untuk kita kawal StreamYard, satu monitor ialah untuk kita sharing bahan. Baik, saya akan tunjukkan sekarang. Dan untuk ke StreamYard, dia sangat mudah, hanya type saja. Jadi type saja kat sini StreamYard. Type aja ataupun login, boleh juga dua ni. StreamYard ni ataupun login. Tapi saya cadangkan kalau tuan-tuan belum ada akaun, tekan StreamYard yang atas ni, nombor satu ni. StreamYard Google Search. Klik situ. Baik, dia akan keluar seperti ini. StreamYard, lepas tu ada login, ada pricing, ada getting started, ada contact us. Jadi kat sini tekan saja StreamYard. Kalau tuan-tuan dah ada akaun, tekan je login Okey. Tekan StreamYard. Untuk memulakan StreamYard ini, untuk buka akaun, kita ada dua pilihan. Pertama, kita tekan dekat sini get started ataupun kita pergi dekat bawah ni, sama saja. Kalau nak mudah, kita kena type kita punya email kat sini Okey, katakan saya buat satu dummy account katakan saya buat dummy account. Okey, saya buat satu dummy account. Okey, saya type account kat sini, saya punya email PPD Okey ni PPD J090cm ni. Okey, saya tekan get started. Jadi untuk StreamYard, bila kita tekan saja get started, dia keluar paparan seperti ini dan dimaklumkan bahawa dia dah hantar 6 digit kod pada kita punya email. Jadi kita kena bukalah email kita, tuan. Kita buka, kita klik kat email tu. Ingatlah email apa yang kita guna untuk daftar tadi kan. Okey, sekarang saya tutup yang ni lah Saya keluar yang ni, saya masukkan email yang saya daftar tadi. Untuk StreamYard, sign in. Saya buka akaun saya tadi, akaun apa tadi PPD Kulai rasanya ni dia. Okey. Kemudian saya tekan next. Saya cuma nak buka email saja, nak ambil kod. Okey, saya tekan Gmail Gmail. Okey. Okey, sekarang nampak ni? StreamYard akan hantar satu email kepada kita, namanya ialah your friend, dia kata. Your friends StreamYard login code. Jadi kita buka Okey, kalau tak ada kat sini tuan-tuan, katakan tak jumpa pun, pertama sekali kemungkinan tuan-tuan salah buka email. Tuan-tuan bagi email A, tuan-tuan buka kat B, memang tak jumpalah. Tapi kalau dah sah confirm saya gunakan email ni juga tak nampak. Okey, tuan-tuan pergi kat bawah. Kadang-kadang setengah setting tu kita security agak tinggi sikit. Jadi kalau kita dah set begitu, kadang-kadang email tu dia pergi ke bahagian spam Okey, spam ni kat bawah ni, nampak tanda spam ni, kita buka. Spam ni, ini depend kepada kita punya setting komputer Kalau kita punya level security tinggi, kita punya account ni dia kenal pasti je, lain macam je surat ni, email ni, dia akan hantar spam. Jadi jangan panik lah. Buka spam, tengok, cari. Kalau tak ada kat spam, menunjukkan dia mesti ada dekat bahagian all mail ni Jadi kita buka lah Saya beritahu caranya sajalah kalau tak ada your friend ini. Jadi kita buka. Okey, ini kodnya tuan Ini kodnya. Jadi apa kita buat ialah kita copy kod ni. Kita klik, double klik, lepas tu tekan Ctrl C. Nak cepat lah Lepas tu kita patah balik ke StreamYard dan kita masukkan kod kita Saya tekan sini Ctrl V. Itu kodnya 339738. Saya harap tuan-tuan ikut saya buat di laptop masing-masing.
dan kita tekan login. Baik, bila kita dah pastekan pada StreamYard, dia keluar macam gini. Dia kata, welcome to StreamYard. Our mission is to make it super easy for you to create professional live stream. Memang saya setuju lah. Memang super easy tuan-tuan. Okey. Baik, saya tekan onward. Okay, sekarang Okey tuan inilah dia paparan yang tuan-tuan akan jumpa bila tekan saja onward untuk first time Untuk first time. Sekejap ada tak yang buka mikrofon boleh tutup tak? Sebab dia ada bunyi-bunyi tu nanti saya susah nak edit Baik, ini merupakan paparan utama StreamYard. Dia ada dua menu, satu broadcast, satu lagi adalah destination. Okey, destination kat sini, ini nak tunjukkan bahawa kita boleh buat rakaman ataupun live pada tapak-tapak ini, iaitu pada Facebook page, pada Facebook group, pada Facebook profile. Kita boleh masuk dalam link page, link event, link profile, siapa ada akaun lah, ataupun YouTube channel, ataupun Periscope ni Twitter punya kemudian Twitch ataupun custom RTMP. Yang ini kalau kita gunakan OBS, kita gunakan custom RTMP contohlah Baik. Okey, ini paparan utama. Okey, tuan-tuan perhatikan pada penjuru sebelah kanan dia ada dua menu. Satu upgrade, satu my account. Okey, kita tekan upgrade untuk lihat apa package yang dia tawar. Saya beritahu bahawa StreamYard merupakan satu web-based video streaming dan dia offer dalam dua package. Satu package berbayar, satu package percuma. Kita boleh gunakan kebanyakan aplikasi ataupun function yang ada pada StreamYard ini Cuma bila kita buat rakaman, nanti dekat penjuru atas tu adalah dia punya brand dia powered by StreamYard. Jadi orang tengok pun alamak ini percuma punya lah. Tapi tak kisahlah, kita manfaatkan peluang. Kita lihat sekarang tuan, klik pada upgrade, apa package yang ada. Okey, free nampak tuan ni kosong, tiada bayaran. Apa yang kita boleh dapat daripada free? Pertama sekali ialah kita boleh buat stream, tapi dekat stream kita tu ada StreamYard branding nak tahu apa lebih lanjut, tekan tanda soal ni. Itu maksud dia. A small StreamYard logo is placed in the corner of your live stream. Di penjuru atas sebelah kanan, dia keluar perkataan StreamYard powered by StreamYard. Biasanya begitulah Baik, kemudian streaming limit. Free, boleh pakai. Berapa jam pun kita buat, katakan kita nak buat ceramah 4 jam, tiada masalah. Dia tiada isu. Live, tak ada isu Tapi dia hanya boleh 20 jam sebulan. Jadi kita punya kota sebulan ialah 20 jam. Tapi saya pakai memang tak habis pun, kita bukan selalu pun nak guna 20 jam sebulan. Tiada sebarang sekatan cuma dia ada logo dia saja. Dan satu lagi kat sini, 6 on-screen participant. Assalamualaikum Cik Azman. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Ada rakan-rakan yang kata menunggu di lobi tak dapat masuk. Okey, baik tuan Baik. Jadi cara kita nak masuk kepada StreamYard, dia sangat mudah kerana dia merupakan 100% web based, iaitu kita type saja pada kita punya pelayar ni atau browser StreamYard. Type saja StreamYard. Okey, lepas tu bila keluar seperti ini, kita klik pada StreamYard sebab kita first time StreamYard. Kalau kita dah ada account, tekan login saja. Okey, tekan StreamYard, bila tekan StreamYard saja, dia akan memaparkan paparan seperti ini. Okey, bila dipaparkan seperti ini, okey, type email yang kita nak gunakan. Kena ingat email ini ialah email yang kita nak gunakan untuk akaun StreamYard. Jadi kalau yang banyak akaun ni, kena ingat betul lah Okey, typekan satu email. Katakan contoh yang saya gunakan ialah saya gunakan email yang sedia ada saya. Okey, saya pun masukkan email tersebut. Saya tekan get started. Kalau kita dah ada akaun, dia akan keluar merah kat sini menunjukkan bahawa kita dah ada akaun, dia kata. Jadi kita tak perlulah get started, kita just login saja. Okey? Jadi kita letakkan email dan kita tekan get started. Bila tekan saja get started, dia akan berikan kita satu makluman bahawa kod telah dihantar kepada email kita. Jadi kita pergi ke email, okey? Pergi ke email,
dan kita copy kod ni macam ini Ini kodnya, dia beginilah Dan biasanya dia gunakan email tu namanya ialah your friends. Okey, jadi tekan pada your friend ini nak simpan supaya kita ingat pada masa akan datang, kita klik pada star ni Tapi untuk maklumat rakan-rakan, SteamYard ni bila kita dah log in, mana kita log out, bila kita nak log in semula, nanti dia berikan kod baru. Dia setiap kali bila kita log out dan log in, dia akan berikan kod baru Jadi jangan risaulah Okey, jadi dalam contoh ini dia berikan saya kod. Apa kodnya? Ini kodnya Saya cuma copy saja. Dan copy dan saya pastekan pada SteamYard punya contoh seperti ini. Katakan saya type tadi saya dah log out kan, sudah log out. Jadi saya akan masuk balik. Bila saya dah ada account, saya hanya tekan login. Bila login gini, okey, jadi kita masukkan kita punya email yang kita daftar tadi. PPDJ090. Okey, masukkan sini. Okey, saya get login code. Saya dah daftar sebab saya dah log out tadi. Bila saya nak login semula, saya akan melalui proses ini, iaitu saya kena masukkan email dan mohon kod daripada SteamYard. Saya akan tekan get in atau get login code. Klik Saya klik. Okey. Dia dah beritahu 6 digit kod telah dihantar kepada email kita. Jadi kita buka. Okey, dia dah beri saya kod. Ini kodnya. Kod yang baru. Okey, saya copy dan saya pastekan saja. Ctrl V. Saya tekan login. Okey. Dia akan masuk. Okey? Dia akan masuk. Baik. Jadi sekarang ni pada paparan SteamYard, dia ada dua menu sebelah kiri, iaitu broadcast ataupun destination. Untuk kita mengenal pasti di manakah destinasi yang kita nak gunakan untuk hantar video. Okey, ingat tuan-tuan kena berhati ini jaga-jaga sikit, terutama bagi yang free, Okey. Jadi untuk yang free ni, tuan-tuan hanya boleh masuk dalam dua saja sama ada YouTube ataupun Facebook yang free. Jadi tuan-tuan nanti pilih YouTube lah. Sebab kita punya kursus ni berkaitan ECC. Jadi nanti tuan-tuan tekan saja YouTube channel Okey. Jadi kat sini dia kata connect an account to StreamYard. Once connected, you can stream to it as often as you like, pada bila-bila masa. Terhad kepada 20 jam sebulan. Okey. Jadi saya mohon tuan-tuan jangan salah pilih. Sekarang ini saya pilih YouTube. Tuan ikut saya lah Tekan saja YouTube channel. Okey, begitu. Baik, lepas tu dia tanya kita channel mana yang kita nak gunakan. Jadi kat sini tuan-tuan kena ingat, kalau boleh StreamYard ni tuan-tuan gunakan email yang sama dengan channel tuan-tuan buat, supaya tak pening-pening. Macam saya sekarang ni, StreamYard saya ialah PPD tak ada kat sini, so saya kena klik use another account. Okey. Saya akan type kat sini, ni dia. Saya tekan next. Saya beritahu tuan-tuan sebenarnya boleh kita guna akaun lain, tapi nanti tuan pening lupa ke dan sebagainya, susah. Jadi kalau boleh kita buat akaun StreamYard ni, gunakan akaun yang sama dengan akaun YouTube yang kita gunakan untuk kita punya channel. Contoh seperti inilah. Saya gunakan sign in StreamYard untuk PPD J090 CM6. Saya tekan next. Next. Okey, dia keluar begini. StreamYard want to access your Google account. Cik Azman nak tanya. Boleh. Okey. Cik Azman cakap tadi masuk dalam akaun yang kita ada YouTube ke atau akaun yang kita daftar StreamYard tadi? Okey, maksud saya akaun StreamYard ni dengan YouTube kalau boleh akaun yang sama. Supaya kita tak confuse. Dia tak salah apa pun, tapi nanti kita ada susah sikit lah sebab akaun yang berbeza. Kalau boleh StreamYard gunakan email apa macam tadilah, email saya ni. Lepas tu untuk YouTube pun email yang sama. Itu tujuannya untuk senang. Sebab saya guna akaun lain untuk YouTube lah. Akaun yang saya daftar StreamYard tadi, itu untuk dapatkan kod tu saja. Tapi kalau untuk YouTube, saya tak nak guna akaun yang
yang mana yang asas yang saya banyak guna aktiviti lain lah, macam email-email biasa tu. Boleh ke Cik Azman? Boleh tak ada masalah. Tapi satu peringkat nanti bila kita dah lama tak berkarya, kita katakan dah sibuk, nak masuk balik kita lupa mana satu akaun kita. Itulah. Itu saja. Itu je. Ya, sebab StreamYard ni bila kita dah beri komitmen, kita nanti katakanlah kita nak berbayar dengan dia. Jadi agak mudah sikit kalau akaun yang sama lah sebenarnya. Tapi tak ada masalah, boleh. Baik, okey, saya teruskan. Jadi sekarang ni, ini saya cuba dah pilih satu akaun iaitu saya pilih StreamYard. Saya gunakan akaun PPD J090 dan saya nak linkkan dia dengan YouTube punya akaun pun PPD J090. Baik, selesai ini kita tekan allow. Okey, kita benarkan dia. Baik, dia akan masuk. Okey, tuan perhatikan dekat sini dia dah pun menyatakan bahawa enable live streaming on YouTube. YouTube requires that you enable live streaming on your channel. Okey, memang dia kata senang lah. Jadi kalau kita nak online, kita tekan open your YouTube live. Tapi jangan buat dulu Ini nanti kalau kita dah fasa berikutnya. Okey, baik. Ini kalau tuan-tuan perlukan panduan lain. Okey, baik. Sekarang ini saya patah balik Saya patah balik kepada akaun kita. Ini kalau kita dah nantilah kalau kita dah selesai yang fasa pertama ni, saya tunjukkan ini pula Okey, sekarang ni okey, dia dah kena masuk pula sini sekejap Okey, saya tunjuk balik yang ini Okey. Tekan aja kalau nak balik kepada menu, tekan je StreamYard ni Okey. Baik, sekarang ni saya tunjukkan tadi bahawa untuk broadcast saya telah pilih iaitu YouTube Baik. Nak tahu macam mana, tekan saja create a broadcast kat sini Lepas tu saya tekan add destination Okey, dekat sini saya tekan YouTube channel. Okey tuan untuk first time tuan-tuan untuk first time bila kita buka saja akaun ini, dia akan keluar menu ni. Jadi kita tekan enable lah. Live streaming isn't available right now. Jadi kita tekan enable. Kita nak enablekan dia Tapi untuk permulaan dia makan masa sikit tuan dia kata dekat sini dia nak dapat access kan. Jadi kita tekan gain access to use this feature to access live streaming on desktop. Jadi dia minta kita verify. Jadi kita kena verify nombor telefon lah. Ini untuk keselamatan je, dia nak pastikan kita ni betul orang lah kadang-kadang dia takut scam Jadi okey. Lepas tu dia kata ni dalam proses untuk dapat akses Okey. This feature, ciri-ciri ini iaitu to access live streaming on desktop, first verify your phone number. Sekarang ni dia nak verify kita punya phone number sebelum dia berikan akses tadi. Kita tekan verify Bila tekan verify, dia keluar macam gini. Dan macam biasa, kita masukkanlah kita punya maklumat negara Malaysia. Okey, lepas tu how should we deliver the verification code to you? Okey, yang ini tuan-tuan, ini sebenarnya tidak akan keluar kalau kita punya YouTube channel kita tu dah kita verified sebelum ini. Jangan terkejut pula. Kenapa saya tak keluar ni? Itu menunjukkan tuan-tuan dah verified. Macam saya ni tak lagi, belum verified. Jadi saya pilih sama ada call me with an automated voice message ataupun kita nak dia text pada kita. Saya pilih text. Okey, sekarang ni saya tekan text me the verification code. Okey. Jadi kat sini dia minta nombor telefon kita. Saya dah ada kat sini. Inilah Okey, ini formatnya. Okey. Ni contoh pada kat bawah ni. Okey, setakat ni boleh tak sebab bila saya dah proceed ni dah tak boleh patah balik. Boleh ikut tak setakat ni? Boleh Cik Mat. Okey, baik Baik. Kalau siapa yang tekan apa tadi enable tak keluar ni tak apa itu menunjukkan tuan-tuan dah buat verification. Okey, saya tekan submit Okey, saya standby dalam handphone saya, dia akan keluar sekejap lagi. Okey. Dah keluar pun. Dia message Dia message kita, tengoklah di mana message kita. Okey, dia keluar 0376. Okey, baik. Saya tekan submit. Congratulations. Your YouTube account is now verified. Jadi sekarang kita punya account telah diverifikasikan. Okey, selesai yang ini, kita patah balik kepada kita punya paparan
StreamYard. Sekarang ni kita punya akaun YouTube dengan akaun StreamYard telah link, tuan-tuan. Telah link. Telah pun ada connection kat situ. Baik, sekarang ni saya tekan StreamYard balik, patah balik StreamYard yang ini. Okey. Okey tuan. Tadi apa yang saya buat ialah saya nak enable live streaming pada YouTube kita. Saya dah buat, dah selesai. Okey, kalau tuan-tuan tak faham, nanti buka balik yang ni dan boleh tengok video ni. Video ni boleh buka. Okey. Tapi sekarang ni saya nak patah balik kepada StreamYard punya page untuk kita lihat aspek-aspek lain. Jadi saya tekan je, nampak ni StreamYard ni atau gambar angsa ni, saya klik saja. Dia keluar kat sini. Baik. Jadi sekarang ini dia keluar paparan ini, ada broadcast, kita dah buat tadi, dah create broadcast kita dah pun enable. Bila enable dia keluar macam inilah tapi jangan buat dulu saya tunjuk yang lain dulu. Okey. Dia ada upcoming broadcast, yang kedua dia ada past broadcast. Apa bezanya? Yang ini yang kita nak buat penjadualan bila kita nak buat broadcast. Sama ada kita buat live streaming ataupun kita buat record. Yang kedua kita nak tengok broadcast yang telah kita buat sebelum ni, sama ada kita buat rakaman ataupun kita buat live streaming. Dia ada keluar kat sini. Nanti banyaklah berapa program kat sini. Untuk makluman tuan-tuan, dia boleh dua sama ada kita record ataupun kita buat live streaming. Okey. Sekarang ni kita lihat pada menu yang kedua, destination. Okey, tadi kita telah pun pilih destination tak perlu buat lagi lah. Kita dah pilih YouTube. Baik, kemudian kita lihat sekarang ni pada penjuru atas sebelah kanan ada dua menu, upgrade my account. Tadi saya dah terangkan sikit tentang upgrade, iaitu untuk account ini dia ada 3 plan. Satu yang free. Apa yang kita boleh buat free, iaitu kita boleh buat rakaman stream secara live, secara recording. Baik, kemudian limitnya berapa lama? Kita boleh selama stream up to 20 hours per month. Sebulan 20 jam kalau kita free plan. Kemudian dari segi penglibatan, kita boleh menjemput 6 orang peserta pada satu masa dalam stream kita. Sama ada untuk live ataupun untuk rekod. Tapi kalau kita berbayar, kita boleh sampai 10 orang. Begitu. Tapi 6 orang pun boleh lah. Okay, contohnya kita nak buat satu sesi, kita sebagai moderator, seorang technician, ada 3 ahli panel, baru 5. Ada seorang lagi, jadi boleh. Tak ada masalah, sangat sesuai lah. Baik, ini yang basic. $20 USD tapi sebulan. Okay. Dan ini antara kelebihan dia, ialah dia bila kita buat rakaman, dia tiada lagi logo. Powered by StreamYard. Tak lagi dah. Kita boleh masukkan kita punya logo. Unlimited streaming. Kalau sebelum ini kita terhad kepada 20 jam sebulan, yang ini kita tak ada limit langsung. Tuan-tuan boleh buat sampai beberapa jam. Okey, kemudian 10 orang peserta pada satu masa dalam stream. StreamYard ni sesuai untuk kita buat sesi-sesi profesional. Baik, kemudian logo, kita boleh masuk logo sendiri. Kita boleh buat overlay. Overlay ni apa? Iaitu kita mencipta apa saja jenis add-on. Misalnya kita nak letakkan nama, nak letakkan elemen-elemen lain lah, gambar dan sebagainya, image kita. Kita boleh tambah dalam format overlay. Yang free tak ada, dia basic saja. Background pun kita boleh ubah. Saya akan tunjukkan nanti. Kemudian custom RTMP ni ialah kalau kita gunakan software seperti OBS, iaitu kita boleh settingkan dia. Ini ikut kita punya sistem lah. Tapi yang ini untuk orang yang ada kemahiran sajalah. Kemudian kita boleh rekod 4 jam. Okey, apa dia kata? The first 4 hours of every broadcast is recorded and stored for 50 days. Ini saya katakan tadi. Kalau kita berbayar, kita boleh rakam dan simpan selama 15 hari. Jadi biasanya orang buat rakaman, lepas tu dia muat turun. Lepas tu biarkan saja, nanti dia akan dipadam secara automatik. Tapi ingat dalam masa 15 hari kita mesti muat turun. Okey. Lepas tu multi-screen 3 destination, maknanya kita boleh buat live ni pada 3 platform. 3 platform. Sama ada kita boleh gunakan Twitter, Facebook dan YouTube pada satu masa. Tapi saya beritahu yang ini tuan-tuan kena bekerja dalam satu pasukan. Sebab kita tak mampu nak buka semua, tengok semua, kawal semua. Biasanya akan gunakan rakan-rakan SIP lah untuk bantu.
Jadi ini antara yang basicnya $20 lebih kurang dalam RM80 sebulan, agak mahal tu. Kemudian professional, jangan ceritalah nampak ni. Dia hampir sama saja. Tinggal lagi bilangan recording untuk ni dia banyaklah 8 jam recording Apa maksud 4 jam 8 jam? Iaitu bagi tujuan recording ni kita boleh simpan yang recording untuk 4 jam. Selepas itu kita dah tak record lagi, kita kena buat stream saja. Itu maksudnya. Yang ini 8 jam. Multi stream 8 destination, maknanya kita macam-macam boleh. Tapi yang paling best yang ini ialah dia punya resolution ialah 1080 pixel dan tuan-tuan, kalau tuan-tuan bayar secara tahunan kita boleh save sebanyak 200 lebih. Okey. Ini kalau kita tekan pada upgrade dan sekarang kita lihat pada my account pula apa yang ada pada my account. Baik. Okey, ni my account. Saya pilih. Okey, kat sini kita ada beberapa menu. Ini bila tekan my account je dia akan tunjukkan email mana yang kita punya account ini. Broadcast, okey, referral, kita lihat nanti sama Billing ni kalau kita berlanggan, setting, contact, help center, partner resources, logout. Biasa saya gunakan ni je. 1, 2, logout 3 je Jadi saya jangan gunalah. Okey. Broadcast kita dah lihat tadi Kita lihat sekarang setting pula tuan-tuan Okey, referral ni apa dia? Kita buka referral. Ni referral. Referral ni andai kata kita nak jemput rakan kita. Contohnya kita ada 5 orang nak pakat-pakat ni Okay, invite your friend to StreamYard. They will get $10 in credit once they have spent $25 with us. Ini kalau kita nak katakan saya dah ada account. Saya nak dapatkan sikit income lah. Saya pun akan rujuk aplikasi ni kepada orang lain. Bila dia login saja, saya tak pastilah login berbayar ke login apa, berbayar kat sini tu, kita akan dapatlah lebih kurang dalam 25. Ini kalau tuan-tuan nak jimat lah pakat-pakat dengan kawan. Kalau nak StreamYard, ambil link daripada saya, masuk je email kat sini Okay, saya send invite. Okay, dia kata invite was sent. Saya akan dapat email. Bila saya buka aja, saya register dan saya bayar, paket bayar lah, saya akan dapat $25. Baik. Ini cara lain kalau kita nak invite friend. Misalnya kita ada group, kita boleh share Facebook atau Twitter. Okey. Nanti kita akan dimaklumkan. Kalau tiba-tiba kita check kat sini, ada masuk $25. Account dah masuk lah. Macam kawan kita tu dia dah join in. Jadi tuan-tuan standby je lah account PayPal. Biasanya dia bayar dengan PayPal. Okey. Baik. Ni contoh Ini berkaitan dengan referral. Okey, tak apa kita abaikan referral ni sebab kita tak ada kepentingan apa-apa pun. Tapi bagus juga kalau tuan-tuan dapat manfaatkan ini. Okey, sekarang saya nak pergi ke bahagian setting Setting paling penting. Okey, setting sekarang ni. Sekarang emailnya yang ini. Ini kalau kita nak delete account. Okey, yang ini kita nak edit. Nak edit apa? Kalau kita nak tukar kita boleh tukar account. Katakan saya gunakan account PPD J090 ni. Ini akaun kerajaan ni. Katakan besok saya dah buat-buat ni, tiba-tiba saya option ke, bersara ke, saya kena keluar lah. So, saya tak perlu risau-risau. Akaun itu saya boleh pindahkan kepada email saya yang lain. Hanya masukkan email dan update email sahaja. Okey, baik. Selesai Ini masih lagi fasa penerangan saya ialah berkaitan setting aja tuan Nanti saya akan tunjukkan cara kita nak buat live Okey, apa lagi ada my account? Okey, layout selesai. Jadi, okey, saya pergi kat broadcast balik. Okey. Broadcast Okey, sekarang ni selesai. Okey, sekarang ni kita nak masuk kepada aplikasi. Okey, sebelum saya masuk, saya buka kalau ada sebarang pertanyaan. Yang tadi saya tunjuk cuma berkaitan dengan pengurusan bagaimana kita manage account kita, StreamYard. Baik. Jadi, ini paparan untuk setting semua Okey, dah selesai yang ini, kita nak create broadcast. Jadi, kita tekan sini tuan kalau tekan ni kita jumpalah macam mana Encik Mansur buat tadi tu Okey, kita tekan ke sini. Lepas tu kita ada 2 pilihan. Sama ada kita nak buat rekod saja ataupun nak add destination. Okey, saya nyatakan apa bezanya. Add destination ni maknanya kita nak buat live streaming. Kita akan pilih destinasi mana yang kita nak hantar ataupun kita nak uploadkan kita punya video. Yang ini tuan-tuan, ini ialah untuk record only. Saya nak tunjukkan dulu yang skip record only sebab saya gunakan ini untuk adakan sesi e-coaching dengan PGB
sebab dia komen guna ni lagi cepat, lagi mudah faham. Bezanya yang ini hanya untuk rekod sahaja. Cuma saya tak pastilah adakah dia buka aplikasi ini untuk bagi yang free. Saya cuba dulu tengok. Saya tekan create broadcast. Okey. Sebab saya dah pilih tadi untuk rekod saja. Okey, kat sini kita type nama, apa tajuk sesi kita. Okey, kat sini tulis nampak ni bawah ni. Recording is a paid feature but we have given you access until 24th of March. Jadi kat sini tuan, saya baru perasan bahawa ini diberikan percuma sampai 24 Mac, lepas tu tak boleh lagi lah. Jadi yang ini tuan-tuan kena bayar, selepas 24 Mac tuan-tuan kena bayar baru diberikan akses. Tapi saya tunjukkan dulu juga, mana tahu tuan-tuan nak bayar nanti kan. Katakan saya buat kat sini, sesi coaching, PGB. Katakan contohlah saya tekan create broadcast. Okey, sama ada kita buat secara berbayar ataupun kita free. Sama ada kita nak buat live ataupun kita nak buat secara rakaman, paparan ini tetap keluar, sama saja. Jadi apa yang kita kena buat ialah kita perhatikan di sebelah kanan saya ni ada mikrofon. Yang bila saya bercakap dia bergerak, ini menunjukkan mikrofon berfungsi dengan baik. Okey, tak perlu nak lihat apa-apa lagi. Baik, kemudian kita nampak gambar kita okey. That's okay lah. Kalau gambar tak keluar, baru kita tekan, katakan gambar dan mikrofon tak keluar macam ni, baru kita tekan ni setting ni. Ni ada mute, stop cam, cam mikrofon, kita klik kat sini. Kita boleh test kita punya kamera dan audio. Kalau tak keluar kalau keluar macam ni tak apalah, dah siap ni. Okey. Yang ini tuan-tuan, kita nak mute supaya bila kita masuk tak bising lah. Sama juga dengan kamera ni, kita nak off kan boleh. Dia akan keluar gambar ni. Ini sebab tak ada gambar, dia putih je lah. Tapi kalau kita nak tambah gambar, edit avatar ini. Baik, untuk tujuan latihan saya buka saja. Saya tutup lah, nanti bergema pula. Saya tutup suara. Okey, nama ni kita boleh ubah bergantung kepada keperluan kita. Katakan saya tak nak nama jawatan. Sebab sesi kita dengan PGB dia tahu kita kan. Tak perlu. Okey, dah siap gini, nampak very simple. Tak banyak nak buat apa pun. Kita type nama yang kita nak display, kemudian terus enter broadcast studio. Okey, dia keluar macam ni tuan. Dia keluar macam ni. Paparan ini sama saja kalau kita nak buat live streaming, sama saja. Tinggal lagi kat sini dia ada keluar perkataan record only, untuk rekod sahaja. Okey, jadi bila kita nak edit, kita klik sini. Kalau anda kita nak ubah lah daripada record only kepada kita nak katakan saya nak live sekarang ni, kita tekan destination lah. Okey, itu saja ni untuk ni. Okey, ini jangan tekan dulu, kita setting dulu. Okey, saya nak tunjukkan ni. Okey, setting yang saya nak tunjukkan ni ialah setting yang serupa. Sama ada package itu berbayar, package itu free, sama ada kita nak live streaming ataupun nak recording. Sama saja package-nya. Tuan nampak Ini paparan dia warna hitam. Okey, dan nampak kat penjuru sini dia ada powered by StreamYard. Ini untuk tunjukkan bahawa kita dalam version yang percuma. Lepas tu dekat sini tulis, you are not part of the StreamYard. Click to add your audio and video. Saya ingin maklumkan, bila kita berada pada paparan ini, kita tak ada pada StreamYard lagi sebenarnya. Jadi cara nak masuk, kita tekan ni, nampak ni tuan Kita pergi kat gambar kita ni. Saya tutup ni dululah. Kita pergi kat gambar kita ni, kita add to StreamYard. Okey, saya klik. Okey, nampak saya gambar saya dah ada. Okey, saya belakang ni ada green screen. So, saya boleh tekan saya punya setting ini. Ini ialah mute. Ini kamera. Saya boleh tutup kamera saya kalau saya rasa tak perlu. Okey, kemudian kamera ni, bahagian setting ni saya klik. Saya boleh pilih green screen. Okey, saya try. Okey, jadi kat sini saya punya green screen warna hijau. Okey, jadi katakan saya pilih. Okey, tuan lihat Ini kalau saya pilih gambar batu bata. Ini kalau saya pilih gambar rumah. Okey. Lepas tu yang ini kalau saya nak tambah. Kita boleh tambah gambar. Background rumah kita sendiri ke, pejabat, pipi dan sebagainya. Okey, fade ni kita boleh ubahlah. Dia punya tahap kejelasan muka kita Jadi kalau boleh ini kena
Jangan usik lah. Tadi kekalkan je lah supaya dia dah setting cantik tu. Ini kita boleh setting supaya green screen tu memberi efek yang lebih detail. Okey, tapi saya dah usik lupa. Tak apalah, biarkan Okey, gini. Okey. Lepas tu kita pilih kita punya green screen tu sama kita backdrop kita sama ada green ataupun biru Dia dua je option Okey, selesai. Ini untuk bahagian setting. Tuan-tuan perhatikan untuk bahagian setting ni tadi, kat mana kita jumpa? Iaitu tekan yang tertengah ni. Tekan tengah ni, dia ada general. Tadi saya tekan green screen sebab saya nak ubah. Sekarang dah ubah lah. Jadi kat sini kita boleh tengok general. Okey, ini high definition, nampak dia boleh pergi 720 aja. Tapi kalau full, saya rasa yang ini yang berbayar. Nanti dia minta kita bayar boleh cubalah, tak ada masalah, boleh cuba. Nampak? Kita minta kita masuk dalam professional plan. Okey. Tak nampak screen tak nampak je. Sekarang nampak sekarang ni? Tak nampak. Oh, sekarang tak nampak ke? Lagi tadi tak nampak? Screen yang Saya tunjuk lah. nampak. Saya nampak je. Kita orang nampak lah. Okey. Cik Ali Teruskan. apa? Tak apa. Teruskan. Okey, baik, teruskan Tak apa. Tak apa, bagus feedback seperti ni sebab saya dapat tahu bahawa rakan-rakan saya masih ada kat sini. Okey, baik. Jadi kat sini nampak bila saya tekan general, kita boleh pilih sama ada 720 ataupun lebih tinggi. Tapi saya beritahu yang lebih tinggi ni kita kena bayar agak mahal lebih kurang $60 sebulan banyak tu. Tapi kalau kita persatuan kita FPSM SIP, katakan SIP Perak ke SIP mana Negeri Sembilan kaya tak apa boleh bayarlah untuk SIP. Okey. Kemudian kita boleh setting shift video out for comment and banner. Saya akan tunjukkan nanti. Okey, audio avatar. Avatar ni ialah kita boleh masukkan audio lain Jadi bila audio avatar ni saya gambar rasanya bila kita offkan kamera, dia akan keluar avatar lah Okey. Kemudian automatically add share screen video to stream. Tak apa, nanti saya akan tunjukkan. Baik, ini kamera. Kamera yang saya gunakan ni. Okey, saya gunakan webcam. Jadi dia punya ni adalah integrated kamera. Kemudian ada audio. Audio ni tuan-tuan sekarang saya offkan, dia tak keluar lah. Saya offkan ni sebab saya tak nak dia belaga dengan kita punya ni. Okey. Jadi saya gunakan mikrofon ni. Kita boleh test Yang ini nanti dia keluar hijau-hijau Okey, echo ni kita kena pastikan kita kena tick. Kenapa tuan-tuan ni sebab ni. Jadi kalau kita gunakan mikrofon luar, tidak gunakan mikrofon built-in dalam laptop kita ni, jadi kita boleh echo cancellation kita boleh sebab biasanya setengah orang ni dia, kalau tuan perhatikan ada orang ni dia gunakan sound card yang mahal sikit, dia gunakan mikrofon yang macam untuk voice over yang jadi yang itu kalau kita guna mikrofon tu kita boleh antik yang ini. Kalau selagi tak ada tu tak payah Lepas tu ni biarkan kosong. Stereo audio biarkan saja. Ini ada kaitan dengan atas ni. Bila echo ni kita cancellation, nanti yang ini kita boleh aktifkan. Tapi abaikan Kemudian automatically adjust microphone volume. Okey. Dia akan adjust sendirilah. Ini green screen dan ini gas. Ini penting. Ini yang saya katakan tadi, kalau kita nak setting gas kita punya access, kita boleh tick kat sini kalau kita benarkan gas kita ni see viewer comment. Ini penting kena tick. Supaya bila kita ada buat sesi, kita boleh, dan kita buat live katakan kita buat sesi. Dan sesi itu pula live dengan YouTube. Jadi kita boleh berkomunikasi dengan rakan-rakan guest kita dalam platform ini tanpa disedari oleh orang menonton di YouTube. Jadi kita boleh beritahulah suara tak jelas ke, ataupun kita beri message, okey pada minit sekian-sekian saya nak tanya ke. Jadi dengan cara itu kita lebih bersedialah. Contohnya katakan moderator tu masa panel 1 sedang bercakap, moderator dah hantar message kepada panel 2. Okey, lepas ni saya nak tanya yang ni. Jadi rakan tu bersedialah. Itu maksudnya lah. Itu lebih teknikal je lah Okey, yang ini kena tekan. Play a sound when guest enter. Ini kena tekan sebab supaya bila orang masuk aja, kita beri link dia masuk, dia akan bunyi sound. Jadi kita tahu ada tetamu. Jadi kita boleh tengok Okey. Ini guest must authenticate. Ini tak perlu. Okey. Baik, jadi ini semua kita klik kat mana? Bahagian tengah ni. Okey.
Baik, yang ini share. Yang ni saya nak share kat ni. Okey, sekarang ni gambar saya. Sekarang ni saya nak share. Okey, saya tekan share dekat sini. Okey, saya tekan share. Dekat sini, dia tanya kita nak share apa. Adakah kita nak share video yang ada pada kita punya komputer ataupun kita nak share screen. Nak share video ni ialah kalau kita dalam bersiaran, kita nak tunjuk video misalnya. Kita klik kat sini, contoh saya buat kat sini. Tapi sini saya jarang buat lah. Sebab biasa saya dah bersedia dah. Walaupun ada video, saya dah siap video tu dalam PowerPoint. Dah senang. Tapi andai kata, in case tuan-tuan nak buat bersiaran dengan PGB ke apa ke, tuan-tuan boleh klik kat sini. Okey. Okey. Dia akan tanya kita mana video tu berada. Saya carilah. Okey, video ni. Okey, saya cari mana video. Contohlah saya katakan saya ambil video ni. Ini video apa ni? Ni masa contohlah saya share video sekarang ni. Nampak dia kata apa? Your browser is having trouble sharing your video. This can happen if the file invalid. Nampak menunjukkan bahawa ada format-format tertentu yang kita boleh share. Dan saya percayalah format yang sesuai untuk kita share untuk video ni ialah format MP4 saja. Ini format apa tadi dia boleh format MP4 saja Kalau video yang ini saya tengok nampak ni. Ini bukan MP4 saja. Ni MKV. Tak boleh lah. MKV tak boleh. Tapi boleh cubalah boleh cuba. Nak tahu format tu boleh dilihat atau tidak, senang saja. Bila kita klik share, kita tekan video file. Yang dia boleh baca ialah MP4, MOV, MPV, M4V, apa lagi? Tapi biasanya kita MP4 lah ni paling popular. Bila kita klik pada mana-mana folder, ni video ni. Banyak video kat sini. Tapi bila kita klik, dia tak keluar dalam format MP4. Dia tak boleh buka lah. Ni MP4 file Kita cuba. Tapi tak tahu gambar apa ni. Ni boleh masuk. Lihat Bila saya klik aja video ni. Apakah yang ku berikan? Aku serta Okey ni lagu sedang jalan ni. Okey, lihat Sekarang saya dah masuk level satu lagi Tadi saya tunjuk bahawa saya boleh berada dalam stream ni. Okey, sekarang ni katakan saya beri link ni pada Encik Mansur sebab saya nak Encik Mansur keluar. Okey, caranya ini sekarang ni saya bersiaran seorang-seorang. Saya tutup dulu Okey, sekarang ni saya nak share video ini kepada Encik Mansur supaya Encik Mansur hari ni dia terhibur sedikit lah. Saya klik invite kat sini. Okey. Saya copy ni. Copy. Okey, saya akan masukkan dalam grup. Bukan Encik Mansur je. Saya masukkan pada grup. Siapa yang cepat dia boleh masuk. Saya boleh masuk 6 orang aja Okey, Ctrl V Okey, saya dah masuk dalam Telegram. Okey, tuan-tuan hanya klik saja. Lihat apa yang berlaku Sekarang ni saya dah masukkan video ni. Cuma sekarang ni sebelum saya pergi ke explore kepada lebih advance sikit, saya nak rakan-rakan masuk dulu. Ni saya boleh masuk, boleh 4 orang lagi. Okey, saya tekanlah. Okey, saya masuk, William dah masuk. Saya tekan William, nampak bila William masuk je, sekarang William tak ada dalam stream sebab saya tak invite dia. Apa yang saya kena buat ialah saya pergi kat William, saya tekan add to stream. William nampak. Okey. Yang ini, kenapa device not connected? Okey, kalau boleh Mr. William offkan mikrofon saya boleh kawal juga sini, saya boleh klik Okey, yang ini ada Izan ni dah masuk. Tapi kenapa device not connected? Sebab Izan ni dia tak onkan dia punya kamera. Untuk langkah pertama, tuan-tuan kena onkan kamera dan juga mikrofon. Tapi bila dah masuk, saya dah invite, boleh offkan. Begitu caranya lah. Okay. Baik. Okey, siapa ni Izan? Baik. Izan ni dia kenapa keluar gini, device not connected, menunjukkan bahawa pertama sekali sama ada mikrofon ataupun kameranya dia tak on kan. Untuk permulaan, bila kita nak buat sesi, tuan-tuan beritahu orang tu kalau boleh on kan salah satulah mikrofon ataupun cam dia. Tapi saya ingin jelaskan biasanya bila kita dah ramai dah ni sekejap Okey, saya masukkan sekarang Haji Sazali. Okey, ini contoh aja. Okey, saya beritahu tuan-tuan prinsip-prinsip bila kita gunakan StreamYard, kita tak boleh menyorokkan identiti.
Contohnya kita jangan tutup muka kita dengan padamkan kamera. So, SIM liat ni fungsinya memang untuk kita berkomunikasi face to face dengan bahan. Okey? Baik, jadi sekarang ni saya dah masukkan semua orang. Okey, lihat cuma Izan ni, okey, Izan dah masuk Izan tak boleh masuk Okey, katakan Izan ni dia tak boleh masuk. Tapi sebab dia dah ada dalam sini, orang lain tak boleh masuk. Jadi dengan cara tu kita boleh tekan titik 3 ni. Okey, bahasa dia kasar sikit kick from studio. Itu dia. Dia dua je. Ban. Jangan ban lah. Ban bahaya Susah nanti kita Okey, kick from studio. Ayat ni memang tak boleh. Dia kick dia maknanya dia keluarkan lah. Edit name. Macam Izan ni sekarang katakan kita buat sesi lah. Ni tak apalah, contoh je. Kalau sesi, tuan-tuan ingatkan kepada rakan-rakan kita, buka kamera, buka voice supaya kita boleh nampak. Sekarang ni saya nampak Mansur saya faham. Dia gunakan laptop zaman apa ni? Era 2014. Zaman ni era VUCA. Era buka tak masuk buka lagi. Kamu ikut rupanya. Okey, contoh Apa dia? Bukan man, aku guna kamera zaman era Fazira. Okey, tak apalah. Allah. Okey. Tuan-tuan lihat Ini paparan yang basic. Saya sekarang ni nampak ni, ini kalau saya klik sini, muka saya seorang saja yang keluar sebab saya sebagai owner. Yang ini saya akan keluarkan semua yang ada dalam paparan besar, nampak ni, tapi dia boleh muat 4 orang sahaja. 4 orang sajalah. Yang ini sama juga. Tapi ni besar sikit. Yang ini dia ada susunan yang berbeza lah, tengok sama saja. Nampak ni saya besar, kecil. Yang ini dia dengan bahan. Nampak tadi saya kongsi video Jadi tuan-tuan kena ingat, kalau kita ada sesi dan kita nak paparkan video, gunakan video dan format video itu ialah mesti MP4. Okey, yang ini kalau kita buat paparan yang agak seimbang antara panel dengan bahan, yang ini pula kalau kita nak paparkan bahan saja. Jadi tugas technician macam saya, katakan saya menjadi host, tapi saya tak nak terlibat dalam sesi ini. Apa saya buat? Perhatikan Ini gambar bahan. Ini saya. Ini panel 1, panel 2, panel 3. Katakan saya nak keluar, maka saya tekan dekat sini. Saya pergi kat muka saya ni, saya tekan remove. Okey. Jadi dia keluar message, important your audio was also removed. Jadi bagusnya ialah bila saya keluar, saya bercakap ke, orang tak akan dengar sebab saya di belakang tabir. Biasa ni tugas saya lah. Kalau saya buat sesi dengan si Johor, tugas saya ialah saya menggerakkan daripada satu mode kepada mode yang lain. Nampak ni? Saya gerakkan ni. Okey. Okey, saya gerakkan ni. Alright. Okey. Okey, tuan-tuan. Katakan sekarang ni sedang berbual-bual ni, saya nak highlightkan seorang. Katakan Mr. William nak bercakap. Okey, saya akan klik, nampak ni? Pada Mr. William punya dia punya paparan ni, saya pergi dekat ikon sebelah kiri ni, solo layout. Saya klik pada Mr. William. Jadi Mr. William, kenapa latar belakang keluar? Okey. Jangan mungkin Mr. William ni dia tak ada green screen atau macam mana ni Mr. Pergi makan. Pergi minum air. Oh, minum air dia tak ada. Okey, tak apalah. Saya klik orang lain pula. Katakan saya klik pada Zali. Mr. William ada. Okey, Mr. William. Okey. Saya boleh fokus pada orang lain. Katakan Haji Zali cakap, saya boleh klik pada Zali. Dia tunjukkan kipas dia. Itu kipas baru beli. Okey. Lepas tu saya boleh tunjukkan saya sendiri. Haji Zali macam nak promosi kipas dia tu. Okey, baik. Okey, jadi begitulah. Ini lebih teknikal, tuan-tuan. Okey, sekarang ni Cik Azman. Ya, silakan. Saya nak tanya, maksudnya bila kita nak buat stream yacht ni, dia mesti ada technician ke? Boleh tak kita buat seorang je? Tak perlu. Maksud kita seorang pun kita boleh handle lah. Boleh, kita technician sendirilah. Masa orang tu cakap kita nampak, kita nampak semua ni. Kita nampak semua ni. Lepas tu masa katakan sekarang ni saya nampak sekarang ni, katakan Mr. William, saya nampak Mr. William kat sini. Tapi tiba-tiba saya nampak Mr. William dah hilang. Saya tak akan tunjukkan dia. Ataupun Mr. William tengah makan misalnya. Saya nampak dia tengah makan. So saya tak akan tekan dia. Kalau saya tekan dia nanti nampak lah.
Katakan ni Misal tengah ready ni tak okey. Okey. Tapi katakan macam Zali ni dia sedang berkipas tu, kipas je nampak, orang tak nampak, saya tak akan tekan lah. Sebab kita sedang live streaming Live streaming ni efek dia sangat sangat cepat Jadi kita kena pandai lah kat situ. Tengok Ya, siapa nak tanya tadi? Nak tanya, kalau guna StreamYard ni, kita boleh buat paparan macam kita bentang guna Boleh. PowerPoint tu ke? Okey. Nampak Sekarang ni saya sedang sharing apa tadi? Lagu. Lagu ni kan. Okey, sekarang ni saya sedang share ni. Okey, saya tekan sekarang ni, saya nak share lain Saya tekan share kat sini. Saya tak nak guna ni Maka saya akan keluarlah ni, saya remove Nampak ni? Saya remove. Okey, dia akan keluarlah. Dia keluar macam ni. Saya nak share lain. Katakan saya nak share PowerPoint. Saya tekan sini. Tadi saya tekan video file. Okey, saya nak tekan share screen. Okey, dia keluarlah mesej ni. Okey, nampak dekat sini pun dia dah berikan peringatan. Untuk gunakan StreamYard ni, kita disyorkan gunakan 2 monitors. Baik, lepas tu kita tekan share screen. Dia tanya kita, sebab saya guna 2 monitor nak share mana? Nak yang ini ke ataupun screen 2? Katakan saya nak tunjukkan screen 1 Saya klik saja. Okey, saya share. Okey, tuan-tuan akan nampak nanti screen 1 saya ni, saya sedang rakam gunakan OBS. Ni OBS tuan-tuan Saya boleh tunjukkan ni. Katakan saya nak keluar, saya cuma tekan remove saja. Tuan perhatikan ini saya punya platform. Sebelah saya ialah Azman Safi'i lagi. Tapi saya nak paparkan stream untuk screen 1. Yang ini tadi ialah video. Saya nak share lagi. Saya stop screen sekarang ni. Saya tutup. Dah tak boleh masuk lagi. Saya tutup. Okey, saya share lain pula. Okey, saya share screen. Katakan saya nak share screen pula yang ini. Ataupun PowerPoint Katakan saya, okey, tuan perhatikan sebelum saya share, tuan nampak tak kat bawah ni ada apa ni? Iaitu share audio. Jadi kita kena pastikan kita klik share audio ni. Kalau tak nanti bila kita share screen tu, katakan screen tu ada audio, misalnya PowerPoint kita tu ada video. Kita tak tekan share audio, nanti kita punya sharing tu tak bunyi lah, senyap je. Baik. Ini yang saya tunjukkan tuan ni ialah saya share bagi your entire screen. Kita boleh share application window. Contoh kat sini saya boleh tunjukkan mana-mana aplikasi yang sedang aktif sekarang ni. Even desktop saya boleh share. Ni. Saya boleh klik aja. Ataupun Chrome tab. Chrome tab ni maknanya ialah saya dah buka beberapa window pada saya punya browser. Contoh, saya klik, nampak ni. Saya ada 2 browser yang sedang paparkan StreamYard. Ada 1 akaun YouTube, ada Meet. Ni yang saya gunakan. Kita boleh pilih ni. Katakan saya nak pilih apa? Katakan saya nak pilih YouTube ni, saya klik je. Tekan share. Nanti dia keluar. Inilah dia paparan ni. Jadi begitulah tuan-tuan yang saya nak tunjukkan untuk menjawab pertanyaan rakan saya tadi. Adakah kita boleh share apa? Kita boleh share, tapi bagi saya gunakan StreamYard ni kita lebih luas lah. Kita bebas kita nak share pun boleh. Cik Azman, maksudnya 2 monitor tadi kena link lah 2 monitor tu. Ya. Kena link kan. Dia link gunakan kabel, video kabel je sebenarnya. Baik tuan-tuan, kita ada 10 minit lagi. Saya nak tunjukkan macam mana kita nak buat live streaming. Okey, ni tadi kita buat rekod. Okay, sekarang kita nak live streaming. Katakan saya rekod sikit Saya rekod sikit Okey, saya rekod. Bila tekan rekod je dia keluar menu ni. Dia nak confirmkan adakah kita nak rekod? Yes, kita nak confirmkan rekod okey, ni saya rekod ni. Rekod ni dah cakap. Okey, saya nak stop. Tekan end broadcast Tekan end. Tekan lagi sekali nak confirmkan. Tuan lihat nanti disimpan kat mana. Ini berilah jempol ke apa ke. Tak payahlah ni not now. Okey, dah siap dah. Okey, dia dah simpan sebenarnya. Dah simpan. Nampak tadi ada perkataan return to dashboard. Kita klik return to dashboard. Ini andai kata kita buat rakaman. Dah buat rakaman Okey, ataupun kita nak keluar ni boleh juga. 2 cara leave audio ataupun kita return to dashboard. Tapi saya nak tunjuk kepada dashboard Saya return to dashboard. Kat mana disimpan Kita lihat ini dashboardnya. Dan lihat pada past broadcast. Kita dah buat tadi rakaman. Dia keluar kat sini. Okey.
Indent bila tarikh mula dan bila tarikh akhir, berapa duration dia, 19 second. Nak muat turun, klik kat sini, terus tekan download. Terus tekan download. Yang ini dia boleh simpan dalam masa 15 hari saja. Lepas tu dia akan delete dengan sendirinya. Baik, okey. Last tuan-tuan saya nak tunjukkan macam mana kita nak buat live streaming. Okey, untuk live streaming ni kita kena tekan broadcast, lepas tu pilih create a broadcast. Seperti ini. Okey, lepas tu tekan add a destination. Kita pilih YouTube channel. Saya laju sikit tak apa nanti boleh tengok video. Okey. Lepas tu kita pilih akaun mana. Katakan saya nak tunjukkan saya nak masukkan video ini pada YouLead channel. Saya tekan next. Sekarang dia nak linkkan antara StreamYard yang saya guna sekarang ni dengan YouTube saya punya channel lah. Saya ada dalam akaun saya tu ada 3 channel. Saya gunakan yang ni lah sebabnya dah di verified kan, senang Okey. Saya tekan allow. Okey, nampak dia turn right. Okey, dah senang nampak Kalau kita dah ada satu akaun yang dah diaktifkan, senang. Okey, katakan saya punya sesi pada Ahad, katakan saya dah setting dulu awal-awal bila nak mula bersiaran. Katakan sesinya ialah bual profesional bual profesional. Katakan gitulah Description tulislah. Ingat description ini dia akan keluar nanti pada kita punya YouTube. Jadi kalau boleh tuan-tuan kena prepare lah awal-awal cantik sikit. Video ni tentang apa, siapa peserta dan sebagainya. Tapi kat sini saya tulis X, Y, Z je lah Simple. Okay, public. Okay, kat sini tuan-tuan kena ingat sekarang ni, bila kita nak set upkan streaming kita dalam YouTube, kita kena pilih sama ada kita nak public, unlisted atau private. Kalau kita rasa kita punya video itu kita nak tengok dulu sebelum dipublikkan, kita tekan unlisted dulu. Unlisted ni maknanya orang tak akan jumpa video itu kalau dia cari di YouTube. Tak akan jumpa. Hanya kita saja ataupun orang yang kita beri link. Yang private pun sama juga. Private ni kita seorang boleh buka. Tapi kalau kita nak buat sesi itu secara massa, secara ramai-ramai, live memang kena public lah. Kita kena tekan ni. Schedule for later. Maknanya kita bukan nak buat sekarang. Kita settingkan ni supaya dia akan bersiaran pada tarikh yang kita tetapkan. Tekan kat sini, dia tanya kita. Okey, ni penting. Upload thumbnail image. Kalau boleh kita dah siap thumbnail. Thumbnail ni ialah banner lah. Jadi katakan saya dah ada, saya tunggu tekan saja. Okey, katakan kat sini saya tekan gambar. Saya katakan saya pilih gambar yang sedia ada lah Okey, saya pilih katakan gambar mana yang petang tadi saya buat sesi. Katakan contoh yang ni lah. Okey, yang ni. Kita klik sini. Ini namanya thumbnail. Yang akan memaparkan bila orang klik aja kat YouTube dia keluar macam gini. Dan kita tekan apply. Okey, lepas tu kat sini kalau nak ubah yang penting tarikh ni. Katakan kita nak bersiaran live pada 21 hari bulan. Saya klik kat sini. Bila masanya? Saya tetapkan masanya pada pukul 3 petang. Tepat 3 petang PM. Okey, dah siap ni. Kita tekan create broadcast Okay, create broadcast Okey, nanti saya akan beri link kepada tuan-tuan, tuan-tuan tengok Nampak dah keluar ni. Bual profesional. Dijadualkan bila 11 PM. Dibuat pada hari ni Okey. Jadi sekarang ni saya dah siap ni. Apa saya buat? Saya enter broadcast studio untuk saya edit. Berhati-hati bila kita masuk studio, jangan tekan live. Nanti dia live terus Okey, saya buka sekarang ni. Okey, jangan tekan live tuan ni. Nampak ni? Jangan go live. Ini kita tekan pada bila? Pada tarikh berkenaan. Okey, sekarang ni saya dah masuk. Apa saya buat sekarang ni? Saya nak beri link ini kepada panel ataupun moderator. Jadi saya ingat ini link yang kita nak beri pada orang yang kita nak jemput sebagai kita punya guest sahaja. Bukan dalam YouTube. Yang YouTube, kita beri link yang ini Tekan kat sini. Nampak tak kat sini dia ada view YouTube ni, nampak ni? Tekan kat sini. Continue to YouTube. Dia kata, okey, tekan. Ini kita nak beri link supaya orang bersiap sedia lah. Tuan-tuan nampak Ini live ni pada YouTube sekarang ni. Dah keluar macam gini. Saya nak share, ialah saya tekan share yang ini. Tekan share yang ini.
Lepas tu saya copy dan saya pastekan pada grup. Contohnya saya masuk pada grup tuan-tuan Sini Ctrl V. Ni latihan aja tuan Ini bukan yang benar-benar ni, ini cobaan saja Okey, nampak? Dia keluar seperti ini. Dan yang ini sebenarnya ni, okey. Yang ini sekarang ni dah ada pun di YouTube sekarang ni. Dia tunggu masa je, dia beritahu live in 3 days. March 21st 3 PM. Jadi siapa yang dapat ni, dia akan tekan set reminder supaya nanti pada tarikh berkenaan 10 minit sebelum bersiaran dia akan keluar pada kita punya handphone. Jadi yang ini sekarang dah siap. Dah ready dah untuk menerima tetamu. Ini tapak yang dah siap. Jadi itu very simple. Tapi saya ingin tegaskan kat sini, untuk kita bersiaran, pastikan talian kita cukup baiklah. Kalau tak nanti tuan-tuan, susah dia tersangkut-sangkut. Jadi cara terbaik ialah kita gunakan kabel yang menyambungkan kita punya komputer tu. Kalau boleh gunakan kabel, jangan gunakan wifi. Sebab memang disyorkan iaitu menyambungkan terus daripada komputer kita kepada router kita ataupun pada internet kita punya sumber. Baik, saya rasa itu saja sesi yang saya nak kongsikan pada hari ini. Last ni, saya dah buka satu tapak untuk bersiaran secara live pada hari Ahad nanti. Tiba-tiba saya nak ubahlah, tak jadilah. Saya nak batalkan ke apa ke. Okey, caranya ialah senang aja. Kita tekan edit ni. Nampak edit? Okey. Tekan edit. Lepas tu dekat sini kita boleh ubah tarikh. Ni. Bila nak ubah tarikh? Bila nak ubah? Kita pun padamlah. Padamlah. Kita ubahlah 22 ke 23 ke pulang Masa dah ubah dan kita save changes. Itu caranya lah. Sesi tu bermula lah. Kita kena ubah. Okey, katakan dah selesai. Kita pun keluar Kita keluar ni. Saya keluar Saya keluar. Tiba-tiba saya berubah fikiran pula. Tak jadilah saya nak buat live. Saya nak buat rakaman aja. Kat sini kita klik kat sini dan kita boleh delete. Saya delete lah Saya delete sebab saya tak jadi yang itu. Sebab saya delete. Lepas tu klik lagi sekali. Saya delete broadcast. Jadi tak jadilah siaran itu. Dia akan dah kosong lah. Baik. Jadi demikianlah sesi perkongsian kita pada hari ini berkaitan dengan SIM Riyad. Dan saya beritahu, saya hanya mampu terangkan yang asas sahaja sebab kita buat secara online. Kalau nak lebih mendalam dan detail, memang kita kena bersemuka. Tapi SIM Riyad ni saya beritahu memang tak susah pun. Baik, saya rasa sampai setakat ini saja dulu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa pada minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan. Terima kasih Cik Azman. Terima kasih Tuan Azman. Selamat malam. Terima kasih Cik Azman. Okey. Jumpa lagi lah. Malam semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.